khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Kisah yang menyeramkan ini datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kisah perkongsian dari pembacanya. Kisah yang bertajuk Benda Ikut Balik. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Semoga anda semua dalam lindungan Tuhan. Kali ini saya nak kongsikan dengan anda kisah yang saya terima daripada seorang pembaca menerusi dalam Messenger. Pembaca ini ingin saya rahsiakan namanya. Beliau ceritakan kepada saya pengalaman satu keluarga yang diganggu pada suatu malam. Macam biasa, saya minta izin daripada beliau untuk kongsikan kisah itu dengan anda semua, dan beliau izinkan. Kisahnya begini. Suami pembaca ini bertugas sebagai seorang anggota polis, dan kalau ada kes melibatkan kematian, contohnya seperti pembunuhan atau kemalangan, suami beliau akan turun padang. Pada satu malam, nak dijadikan cerita, terjadi satu kes pembunuhan warga asing. Ada 3 orang mangsa yang mati. Puncanya adalah pergaduhan sesama mereka. Keadaan mayat amat mengerikan. Mereka bergaduh tu guna parang. Memang bertetak. Keadaan mayat pastinya sangat ngeri dan menakutkan. Ada satu mayat tu, pembaca tu cakap lehernya dah hampir putus terkena parang. Suami pembaca tu pun ditugaskan ke sana. Setelah selesai apa semua di tempat kejadian itu, suami pembaca tersebut balik semula ke rumah. Waktu itu dah lewat malam. Pembaca tu bersama anak-anaknya telah pun masuk tidur. Disebabkan masa tu dah lewat, suami beliau pun turut masuk tidur bersama tanpa menukar pakaian yang beliau pakai. Sedang asyik dibuai lena, tiba-tiba pembaca tersebut terjaga dari lena, dek kerana terasa seperti ada orang menampar dahinya. Pembaca itu pun terjaga dari lenanya. Dia memerhati sekeliling. Tiba-tiba dia terlihat kelipat seperti seorang lelaki yang tanpa pakaian dan tubuhnya dipenuhi dengan darah. Kelibat lelaki itu berdiri di hujung katil sambil memerhati tepat ke arahnya. Pembaca itu pun menjerit ketakutan. Jeritan itu telah menyedarkan suaminya. Si suami bertanya, "Ada apa ni? Hei, ada apa ni?" Pembaca itu beritahu apa yang dia nampak. Pada awalnya, suaminya tak percaya. Dia cakap mungkin pembaca ini silap nampak sebab tengah mamun. Setelah ditenangkan suami, pembaca ini pun kembali melelapkan mata. Tak sampai beberapa minit, pembaca ini kena lagi. Dia berasa tak boleh nak bernafas secara tiba-tiba. Bukan itu saja, matanya juga tidak boleh dibuka. Pembaca itu cuba sedaya upaya untuk menjerit. Mujurlah akhirnya terbit juga suara ceritanya. Suami beliau pun terjaga dan mengejut beliau. Pembaca itu bangun dan ceritakan apa yang dia alami. Kali ini pun si suami itu macam tak berapa nak percaya juga. Tapi nak dijadikan cerita,
ada satu lagi kejadian berlaku. Tiba-tiba, pasangan suami isteri tu terdengar jeritan kedua-dua anak mereka di bilik sebelah. Dua orang anak mereka tu tidur dalam bilik yang sama. Mereka berdua pun bergegas ke bilik itu dan mendapati anak-anak mereka sedang berada dalam ketakutan. Takut. Menggeletar tubuh mereka kerana terlalu takut. Suami pembaca ni pun bertanya kepada kedua-dua anak mereka tu, sebab apa mereka menjerit? Jawapan mereka adalah mereka terlihat sosok lelaki tanpa pakaian dan tubuh dipenuhi lumuran darah dalam bilik mereka, sama seperti yang isteri dia nampak. Dek kerana risau, keesokannya selepas subuh, si suami pergi panggil seorang ustaz di kampung itu yang mahir dalam bidang rawatan Islam. Ustaz tu pun jalankan ruqyah dan menabur garam yang dibacakan ayat Al-Quran di seluruh kawasan rumah. Alhamdulillah, segalanya okey seperti biasa semula. Kata ustaz tu, ada benda yang ikut si suami pulang ke rumah. Lebih burukkan keadaan, si suami tidak menukar baju dan mengenakan baju yang sama semasa tidur dengan isterinya. Tak berapa elok sebenarnya macam tu. Sebab itulah petua orang tua-tua ada mengatakan, kalau baru pulang dari tempat kerja yang ada kematian, seelok-eloknya tukar semua pakaian dahulu sebelum masuk semula ke rumah. Sekian, terima kasih, Brother Fah.